untuk meneruskan program kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Rosli selaku pengurusi majlis pada hari ini, yang dihormati Datuk CEO Bank Muamalat serta Pusat Bank Muamalat, seluruh jawatan kuasa Surat Sakinah, tuan-tuan kaki tangan juga diraihkan, kedua-dua independen kita Fadil Ustaz Roslan dan juga Saudara Syam yang sama dengan kita. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah memberi kekuatan taufik untuk kita hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh. Semoga-moga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, seperti disebut oleh Tuan Pengurusi, dan mukadimah merangkap menerangkan bahawa kita kena habiskan sebelum jam 6 petang. Jadi Pengurusi merangkap menerangkan. Terima kasih Pengurusi. Yang kedua, dia menerangkan di situ bahawa ada makanan. Tapi kalau tuan-tuan puasa mana-mana bina masjid, dia mesti tulis nama ustaz kecil ya. Tapi Ustaz Islam soalan pasal artis. Kalau macam saya ni ustaz kecil je, tapi makanan disediakan 28 ada size font. Nak bagi kita ada makan. InsyaAllah, alhamdulillah. Adapun semua ini kerja baik, mohon kepada redha dan rahmat Allah. Amin, insyaAllah. Tanya atas penganjuran yang baik ini, sesungguhnya tuan-tuan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjayakan secara langsung dan tidak langsung, sama ada yang tak ambil tahu langsung pun moga-moga dapat pahala insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya pun tidak berhajat-hajat. InsyaAllah saya perkenalkan dululah secara ringkas. Yang pertama, independen pertama kita Fadil Ustaz Roslan Muhammad, yang merupakan pensyarah kanan di Masjid Melayan. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Ustaz Doktor, Ustaz Mobil, Doktor Mobil. Dan alhamdulillah yang keduanya Saudara Syam, yang kita lebih kenal dengan Syam Kamikaze. Saya pun tak tahu kira ada Kamikaze ke Kamikaze. Tak tahu kira nanti saya minta dia betul kalah dengan saya pun tak tahu lah Kamikaze ke Kazini. Nanti bacalah kira tersebut. Baik, dan alhamdulillah beliau berasal daripada Kedah, berasal dari Kuala Lumpur. Ustaz Roslan orang Macang, Kelantan, dan saya Kedah, Liga Perdana lagi ya. Dan Abang Syam kita ni, beliau sebelum ni merupakan pensyarah muzik, pensyarah juga tuan-tuan. Saya yang ketua guru. Sama seperti dengan Dama-Dama Piramli dulu. Cikgu itu dan nama saya. Dua-dua ni alhamdulillah pensyarah, dan beliau itu merupakan komposer, pengubah dan juga pengarah muzik sebelum ni, dan sekarang masih alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya walaupun bertubuh besar tapi berjiwa kerdil bila berhadapan dengan Fadil tuan guru kita. Waktu saya tadi bila tadi mas saya tengok Datuk Jigi, saya naik boleh tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, seperti yang kita tengok, tajuk kita hari ini adalah Isra Mi'raj, ke arah menjana pribadi bertakwa. Bagaimana disebut dengan Isra wal Mi'raj? Jadi saya terus kepada Fadil Ustaz Doktor berkaitan dengan, untuk kita ada dua pusingan. Yang pertama mungkin Doktor boleh berikan definisi Isra wal Mi'raj. Kadang-kadang orang tak tahu tuan-tuan, Isra Mi'raj apa? Nabi naik ke langit. Tanya lagi Isra Mi'raj apa? Nabi dilahirkan. Lagi teruk. Yang teruk lagi kita tanya Isra Mi'raj apa? Dia tanya kita boleh, ada ke Isra Mi'raj? Lagi teruk. Jadi insyaAllah untuk pusingan yang pertama, saya silakan kepada Fadil Ustaz Roslan bagi memberi definisi berkaitan peristiwa Isra wal Mi'raj. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbahagia Al-Fadil Tuan Guru kita jugalah ya, Fadil Ustaz Hazwan, selaku moderator kita pada petang ini, yang menceriakan keadaan. Tadi kalau dia tak bagi kami soalan pun cukup dia seorang dah sebenarnya ya. Yang keduanya yang menghormati sahabat saya Ustaz Syam Kamikaze ya, soal nak baca hafaz ke apa itu silahlah ya.
dia punya taranum kamasirah lah ya, kami kaza kau itu ya. Yang dihormati yang berusaha Datuk CEO Bank Muamalat dan seterusnya pengurusan kanan Bank Muamalat, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah petang ini cuaca kita pun tenang, di luar sana tak hujan, dan suasana dalam dewan pun saya nampak macam gelombang biru ni ya, saya pun bimbang juga ni. Tapi apapun keadaannya, orang bertakwa insyaAllah yang duduk di sini pada petang ni, alhamdulillah syukur kepada Allah kerana kesempatan yang berkat petang ini kita sedang berkumpul di atas nama agama, berkumpul atas nama Allah, dan kita bertemu atas nama iman kita insyaAllah. Kalau tidak akan iman dan takwa, pasti tidak di tempat kita berkumpul. Kita akan berkumpul di sana sini, di coffee house, di restoran, sembang-sembang, dan Merdeka pun dekat sangat ya. Tapi ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang bertakwa, orang-orang yang sentiasa rindukan keimanan, orang-orang yang sentiasa rindukan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita petang ini berkumpul untuk berbincang tentang Isra Mi'raj Ustaz ya. Dan Ustaz tadi telah sebut seawal-awal dalam dia punya mukadimahnya 1 jam diberi. Jadi bila sejam diberi ini memanglah kita penceramah ni memang tertekan juga. Sebab sejam tu seorang ya, ke 3 orang 3 jam. Jadi faham sajalah. Kalau tersyasul tu minta maaf banyak-banyak lah. Tapi insyaAllah kita akan tamatkan jam 6 tepat insyaAllah. Yang penting makanan disediakan untuk pen-penan. Itu yang paling penting. Tuan-tuan ya. Dan memanglah dalam forum-forum macam ni ceramah ke, kalau sebut sejam tu biasanya orang yang hadir tu seronok lah. Cuma bimbangnya tengah-tengah ceramah tu dia tengok muka penan. Gondang Ustaz, jangan lupa. Yang kedua muka jam, dekat sangat dah. Ketiga muka pintu rumah. Dia nampak ya. Baik. Isra Mi'raj Nabi SAW. Ia merupakan peristiwa yang cukup dekat dengan kita sebenarnya. Satu peristiwa yang bukan kita kait dengan mana-mana bulan, mana-mana tarikh, mana-mana hari, tapi ia peristiwa benar-benar berlaku. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat yang pertama lagi. Dan tentang Mi'raj pun Allah sebut, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. An-Najm, surah ayat ke-6, surah An-Najm. Jadi persoalan sekarang ialah peristiwa ini peristiwa yang dirakamkan Allah dalam Al-Quranul Karim, dan ia memang berlaku dan tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi Allah melakukannya beratas sebab-sebab yang tertentu. Dan kita sebagai orang Islam, kaedah beriman kita kena jelas bahawa setiap apa yang berlaku, sama ada kita faham ataupun tidak, itu adalah kebenaran. Sebab kita jangan ukur dengan akal kita. Kalau ukur akal kita, memang tak munasabah semua perkara. Bukan Isra Mi'raj saja tuan-tuan, mati pun tak munasabah pada kita. Orang kata mati adanya hari mahsyar, hari adanya kubur yang akan menyaksa kita. Akal kita akan kata dan mati-mati ya. Tapi sebagai orang beriman, kita ada keyakinan ia peristiwa benar-benar berlaku, dan paling utama ialah dia untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan menjadikan kita manusia yang Allah redha. Satu para ulama kata, untuk mencapai redha Allah ada 3 perkara kita kena lakukan. Untuk dapat redha Allah 3 perkara kita kena buat. Yang pertama, untuk dapat redha Allah, kita kena menerima segala apa yang sam'iyat dalam Al-Quran. Sam'iyat bermaksud benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Wajib terima, jangan tolak, kalau tidak hilang keredaan Allah pada kita. Yang kedua, untuk jadi orang redha, kita sentiasa menjadi orang yang dekat dengan dia, jangan jauh dengan dia, kalau tidak Allah tidak redha. Yang ketiga, nak jadi orang redha, dia kena mati dalam iman. Husnul khatimah kita ialah iman, mana mati kita dalam iman. Jadi ada 3 ni, insyaAllah dapat redha Allah. Balik Isra Mi'raj, saya yakin tuan-tuan petang ni, saya tak fikirlah orang-orang di Memawala ini kali pertama baru nak dengar Isra Mi'raj. Entah kali berapa tak tahu dah, di surau dekat rumah dia pun Isra Mi'raj. Tapi kita nak ulang balik supaya apa, kita rasa dekat dengan kita insyaAllah. Pertama, Isra ini adalah suatu peristiwa yang melangkaui peristiwa Nabi diperjalankan semata-mata, bukan.
Tapi Isra ini satu peristiwa yang menandakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Isra sebenarnya. Kerana yang berjalan bukan Nabi, tapi Nabi diperjalankan. Bila Nabi diperjalankan Allah, maka itu menandakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam ini, manusia, binatang, carkuala, semua perkara. Jadi Isra ini satu peristiwa untuk menyatakan kehandalan, kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi tidak berjalan, Nabi diperjalankan. Suatu benda yang tidak pelik bila Allah yang melakukannya. Sebab itulah Isra ini hakikatnya adalah suatu kenyataan tentang Allah yang maha berkuasa. Cuma Allah tunjuk di bumi lagi bagaimana kemampuan dan keagungannya. Nabi diperjalankan daripada Al-Haram Mekah menuju ke Al-Aqsa dalam tempoh beberapa jam sahaja. Pergi dan balik dalam separuh malam saja. Sedangkan perjalanan biasa dalam banyak kitab sirah menyatakan bahawa pergi sebulan, balik sebulan, 2 bulan perjalanan. Mi'raj pula adalah suatu perjalanan untuk mendekati Allah. Itu Mi'raj. Satu kata ulama, Mi'rajul mu'min ibadatuh. Mi'raj kita ni tuan-tuan bila kita beribadah. Jadi Mi'raj suatu kerangka cerita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua ini Mi'raj sebenarnya, tapi tak sampai ke langit. Mi'raj dalam ibadat kita. Kita solat asar tadi. Solat asar tadi kita Mi'raj kepada Allah. Bermula takbir Allah Akbar sampai bagi salam, kita beribadat. Maka setiap ibadat kita Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam hidup ini, saya rasa yang paling utamanya ialah kita bukan mengambil cerita yang berlaku, tetapi intipati apa yang berlaku, kontennya. Kalau tuan-tuan hanya berbicara sepanjang tahun, sepanjang berita Isra Mi'raj, cerita semata-mata Nabi naik borak, turun borak, kemudian naik ke langit, kemudian turun balik, apa yang dapat? Tak berubah dia, tak berubah imam dia, tak akan menangkap. Tapi kalau tuan-tuan ambil konten ceritanya dan memahami konten itu, kita akan berubah sikap, watak, cara hidup, gaya hidup dan sebagainya. Jadi bagi saya secara ringkasnya di peringkat awal ini, bahawa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa untuk menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelangsungan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Sebab itulah makanya Nabi SAW setelah selesai peristiwa pada malam itu, terbukti di sana di Mekah berlaku beberapa perkara yang besar. Antara yang paling besar tuan-tuan ialah 2 watak yang utama yang muncul kemudiannya. Siapa orangnya? Tunggu hingga pusingan kedua. Ini penting untuk diperjelaskan kemudian. Saya hormati petang sebab sejam dah 10 minit pengusi. Ingat-ingat. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ruslan di atas kupasan yang isi semua tu, kulit ada isi saja. Nah, tapi tak apa Ustaz, esok masih ada yang menonton tu. Jadi alhamdulillah disebut oleh Ustaz. Saya sangat setuju dengan sebut Ustaz bahawa kalau saya nak cerita buruk, cerita orang benda ni, selalu kita dengar tuan-tuan. Alhamdulillah kita tunggu pusingan yang kedua insya-Allah Ustaz. Alhamdulillah, kita sebut Ustaz. Bawa ni pun di masjid saya panggil Tuan Guru Bapa Abdul Karim daripada Fatani. Cerita Isra wal Mi'raj. Isra saja 2 jam setengah boleh tahan. Mi'raj belum lagi tuan-tuan. Total hampir 5 jam. Boleh tahan tuan. Demam kita tuan. Jadi insya-Allah untuk itu saya terus pada panel yang kedua. Saudara Syah kita sebelum kita tengok dalam TV live, yang ini live kepada live. Kita tengok live terus, tak ada TV, boleh jumpa terus. Jadi itu soalan pertama insya-Allah. Mungkin ramai juga yang nak tahu bagaimana sirah perjalanan hidup saudara Syah yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya silakan kepada saudara Syah untuk menceritakan sedikit bagaimana perjalanan beliau insya-Allah. Persilakan. Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terima kasih kepada fungsi majlis yang dihormati
Ustaz Zul Aswan selaku moderator pada petang ini, guru saya, sahabat saya Ustaz Datuk Ruslan, Datuk CEO seluruh barisan kepimpinan dan muamalat pengurusi surau, hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Saya ni tuan, kalau nak ikut kelayakan memang tak patut duduk di sini lah. Tajuk pun tajuk yang takwa ni tuan. Saya kira paling kurang takwa lah. Tapi bila dia beri amanah, kita kena duduk juga lah. Jadi insyaAllah tuan, jangan risau, saya tak akan ceramah pasal Isra wal Mi'raj. Saya cerita saya punya Isra lah, perjalanan saya. Saya macam anak-anak yang lain juga masih kecil, tak ada benda yang pelik-pelik. Saya tengok Doraemon, main gudi. Zaman saya tu ada cerita apa ni, cerita Thundercat. Kita pergi makan coklat rendang, Tora, sama. Jadi kadang-kadang orang pelik, dia kata bila dah besar dia jadi Jepun. Dia kata kami kecil pun macam tu, tapi awak dah besar menjadi lain. Ini saya nak cerita. Saya main muzik sejak umur 8 tahun. Ayah saya hantar saya main piano. Sebab sungguh appreciation of music saja asal. Tak pernah sungguh pun anak-anak main muzik. Di samping itu pergi sekolah agama, sekolah rendah, tuition. Jadi bila masa kartun pun tak tahulah. Tapi memang itu jadual kami. Jadi bila umur 12 saya rasa teringin nak main gitar. Bapak saya, almarhum ayah saya, dia guru saya. Dia ajar saya gitar. Umur 14 saya dah pandai sikit main, dah boleh backing artist, main show musim di sekolah. Jadi lepas tu di sekolah pun main untuk hari guru dan sebagainya. Sampailah habis sekolah, saya pun terlibat secara langsung dalam bidang muzik ni. Kalau nak kira-kira saya rasa lebih daripada 20 tahun lah. Antara benda yang orang selalu faham bila sebut muzik ni khususnya industri hiburan ni, dia tak lahir daripada maksiat. Sebab apa kan? Sebab pertama sekali dia bergaul dengan siapa. Sebab itu Nabi SAW beritahu supaya perumpamaan kita ni kena kawan dengan orang yang jual minyak wangi. Kalau saya kawan dengan orang yang jual minyak wangi, macam tentang ni semua minyak wangi lah, insyaAllah. Betul tak? Paling tidak lama-lama segan kita. Dia asyik semayang je. Dia tak lama pun. Bro, solat bro. Okay bro. Dia macam tu. Sebelum ni kita pun, saya rasa tak pernah jumpa lagi orang, bila dia ajak solat, dia akan pukul kita. Paling tidak dia malu, dia kata sila. Betul lah. Orang dari Islam dan Malaysia dia macam tu. Di tempat lain saya tak tahu lah. Tapi di sini tak ada. Jadi apa yang kita buat bila kita campur dalam dunia yang orang panggil glamour ni, dia ada red carpet macam ni, merah. Orang suka nak jalan. Saya dulu, saya tak suka red carpet tu. Saya duduk behind the scene lama. Saya terlibat dalam segala anugerah-anugerah konsert TV yang tetap tak tengok satu rumah sebelah. Dia buka puasa. Sini semua ahli masjid, insyaAllah tak tengok. Betul ibu-ibu di sini memang kuliah macam selalu, insyaAllah. Jadi bila kita tengok, saya duduk dalam anugerah, contoh saya sebut anugerah juara lagu. Jadi kita duduk dalam orkestra pit. Dia duduk dalam tempat tu, kandang tu. Kami duduk situ. Jadi nanti dia ada walk-in, apa semua. Kita tengoklah daripada awal dia rasa kita pun dah tak ada feel dah tengok tu. Pasal bertahun-tahun tengok rutin yang sama. Jadi kita pun macam robot dah. Letak muzik, kita main. Macam tu. Sakat. Jadi hidup ini, lama-lama kita dah campur orang yang bukan jual minyak wangi. Kita campur orang tukang besi. Jadi lama-lama kita tak minat pun nak jadi tukang besi. Tapi kita kenal dia punya tampian-tampian bahang dia dan sebagainya. Kita pun makin lama macam suka pula bau asap tu besi best. Kita tak sedar tapi hakikatnya begitu. Jadi lama-lama berpuluh tahun duduk dalam lembah yang macam tu. Lama-lama ada orang selalu tanya soalan ni. Dia kata dulu-dulu tak solat ke? Saya kata saya solat. Beza dengan solat saya yang tertuan adalah saya solat jamak. Jamak bukan syiahnya betul. Ini jamak tayang dan jamak tanah. Beza. Jadi saya solat.
Dia dah rasa minggu ni Jumaat saya nak solat, saya solat. Oh terasa saya nak solat. Masa nak Isra tadi nak Mi'raj. Mi'raj. Ada feel. Saya pergi. Tapi tak ada feel saya tak pergi. Jadi lama-lama saya duduk, saya pun hanyut lah. Hanyut bersepah. Tentu kalau tengok, saya tahu di sini tak. Orang di luar ramai mengimpikan untuk jalan antara kapal itu. Satu Malaysia tengah tengok dia jalan. Ada orang pegang pula kalau drive sepanjang ada orang pegang. Semua orang, saya tak kata sini kan. Semua tu maksudnya hampir semua orang mengimpikan hidup yang suka tengok TV. Tuan-tuan tak tengok orang sebelah tu lah. Itu biasa. Apa yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan? Bila kita duduk dalam kelezatan buat manusia, kita dah tak sedar. Memang kita tak sedar. Saya biasa duduk buat show Anugerah Era dulu. Sekarang tak ada lah. Dia panggil Anugerah Era Meletup. Baru tuan-tuan memang tak tahu kan. Saya pelik. Saya tak tahu kan. Dulu sama Anugerah Era ada, dibuat di Genting. Ada penyanyi Raihan tu sama dia meninggal di atas kan. Masa tu saya ada. Kita pun, meninggal. Tadi tengok sihat dah itu je lah. Sambung balik. Tak ada rasa kesan macam ni. Tadi aku tengok dia sihat je. Tiba-tiba dah meninggal. Memang tak ada impact. Lepas tu jumpa ni almarhum juga Ustaz Asri Rabbani. Dia kalau main, memang dia standard pakai kopiah. Dia pun ada satu pesen yang kopiah kan. Pencerahan lain sikit. Dia main kat kami Jaipur. Betul duduk dalam tempat band biasa lah. Posing gambar ini dia kan. Sekali Ustaz main, Assalamualaikum. Kita pun semua jadi kecut, semua takut. Tengok aura dia. Bila duduk dengan orangnya bila wangi tadi. Jadi lama-lama saya ni ada orang tanya. Jadi bila duduk tu tak ada orang tu yang besar, kawan-kawan. Ada, tak payah jauh tentang mak ayah saya. Bila telefon, mak call atau jumpa mak selalu tanya soalan, dah solat belum? Saya kata, belum. Dia tanya dah solat belum? Dia bukan tanya semalam solat. Soalan dia, dah solat belum? Jadi kalau asar, tadi baru masuk, belum ni. Kita tak bohong dengan mak. Jadi mak kata betul, mak pun dia solat, jawab. Dia macam tu lah, kita dialog biasa. Mak saya tuan, ada satu peristiwa saya ringkaskan biasa tak memizikkan. Dia ada satu perjalanan yang panjang. Saya ada kawan saya ni lebih rock daripada saya. Nama dia adalah Sabri, nama pendek Ari. Dia orang Kedah yang saya, Al-Ustaz. Dia dikatakan ialah beruang tanah yang sejati. Anda tahu beruang tanah? Kita memang tak tahu lah. Band Telegram, tetap mana? Di Kedah kita Ustaz, tak ada kemenang Ustaz baik. Di belah Kedah memang paling banyak band underground black metal ni Kedah. Jadi kita mahu cakap yang ni kulit kita yang salah. Yang saya dah check ni Ustaz, kulit yang tu Al-Ustaz lain. Dia dekat dengan Yasmin nasi kandak tu. Jadi tentang hari ni terlibat dengan kumpulan ni heavy metal, black metal ni lah. Jadi satu hari saya berkawan dengan hari ni. Ini macam ni sih saya ingat apa ni beruang amat ni. Jadi saya cerita tentang hari ni kawan saya 13 tahun tuan kawan tak pernah sekali pun kita orang beri salam antara satu. Punya nak tunjuk metal tahap gaban. Jadi tak nak kalau jumpa telefon macam bro gua lu macam tu lah bualan. Jadi satu hari saya call Hari first yang dia cakap bila saya call hello tu, dia jawab macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Tak kita bukan telefon Ustaz, betul kan? Bro. Jadi saya pun pelik, saya jawab salam, tapi saya pelik, apa jadi kawan ni? 3 tahun kan, tak pernah habis salam. Ringkasnya, saya pergi rumah dia daripada waktu Zuhur, asal dia ajak saya solat, saya tak mau solat. Macam tadi, sila. Waktu maghrib, tiba-tiba saya tergerak nak solat. Dia belum ajak. Saya rasa macam nak solat.
Lepas tu waktu Isyak kami solat jemaah di surau kat depan rumah dia di Nilai, ya, di Niti College. Lalu kami sembang-sembang, Allah beri ilham, jom jalan-jalan cari masjid. Direkaskan besok kami pun mula perjalanan dengan tidak menetapkan destinasi, jalan saja. Masuk waktu target kami kena solat berjemaah. Maknanya solat tamat, tak ada jamak dan asar. Jadi kami sampai tu, destinasi pertama sampai pun Masjid Negeri, kami solat subuh berjemaah. Rehat sekejap, breakfast, tidur Ustaz. Sebab tak tidur dari semalam, maklumlah tuan-tuan, Jaipon bangun pukul 2, nanti tak bangun. Jadi berjaga sampai pagi nak subuh biasa. Waktu zuhur kami di Masjid Ubudiah Kuala Kasar. Waktu asar di Kepala Batas. Waktu maghrib kami di Tanjung Dawai, Pantai Merdeka, Kedah. Lepas tu Kota Sarasbok solat Isyak. Besok pagi solat subuh di Masjid Zahid. Betul Ali kata, nak balik dah ke? Nak balik lah. Jangan balik dulu, tapi kengah dia. Alang-alang zon utara lah, kita kasi kontik lah. Okey lah ikut saya bawa kita. Kami tak tahu apa. Kami jalan sampai-sampai di Masjid Alwi. Saya tak tahu, tak pernah dengar pun nama masjid ini. Maklumlah ahli hiburan, kita memang tak tahu. Jadi masuk, buka-buka pintu, tengok di bawah, dia duduk di atas sejadah Tok Imam. Dia duduk, tuan-tuan tahu siapa orang itu? Tuan-tuan, dia itu ialah Imam satu Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman Sumais. Tuan-tuan tahu tak? Saya tengok masa tu, mak saya, ayah saya masa tu baru balik haji. Dia pun duduk cerita benda ni. Oi, itu imam tu baca, kami tak faham sangat pun. Dia nangis, kami pun ikut nangis. Biasa, betul tak? Dengar orang tua kita cerita, betul tak? Dia bila feeling dia main, dia terus nangis. Saya cakap, ini yang mak aku cerita ni. Dia duduk cakap Arab lah, memang saya tak faham. Saya duduk tengok, lepas tu dia jadi imam solat subuh. Lepas tu dia keluar. Saya tengok Ari ambil gambar, saya pun ambil gambar. Tengok kesian tuan, dia pakai BlackBerry tuan. Flash tak ada apa, kalau masa aku gambar. Dan pihak tu, aku ambil kamera tu, saya bawa telezoom tuan. Jadi biar gambar tu kami boleh share tuan. Saya jalan keluar, dia nak keluar, saya tunduk. Imam ni, Imam Sudah. Sampai satu masa saya tengok dah terang. Rupa-rupanya dah di luar masjid, kamera saya tak boleh ambil gambar Imam Sudah sebab saya pakai telezoom, sebab dia dah ada di depan. Saya tersedar, duduk konsentrate dengan ambil gambar. Saya turun-turun kamera dengan lens, saya tengok dia, Masya Allah. Saya diam. Kalau Siti Nurhalizah kita biasa lupa dulu kan. Jadi Imam Sudah ni kita jadi macam jet kata, nak buat apa ni kan? Kita senyum, nak senyum, takut. Kita tahu apa dia buat. Dia senyum kat saya, lalu dia salam sama saya. Saya pun call mak saya. Mak saya jawab suara yang mendatang. Kita ni macam mak kita seronok lah tuan bila kita datang macam tu. Saya kata, tak apa, nanti call. Mulai saat tu tuan, tarikh dia ialah 22 April 2011. Mulai saat itu, saya janji dengan diri saya takkan tinggal solat lagi. Saya kata dengan diri saya takkan tinggal solat. Sampai sekarang, Alhamdulillah, tak nak tinggal, takut nak tinggal. Saya call mak saya. Setiap kali lepas subuh, saya call saja. Saya tahu dia bangun awal, tapi saya nak cakap, ibu saya dah bangun subuh. Takut besok syahid tu kan. Jadi takut, kita buat call. Mak saya lepas minggu saya balik jumpa, dia pun perasan. Kata, anak aku ni satu call 6.30 ni apa hal? Dia pun perasan, dia polis tuan. Nanti nak berhenti. Dia pandai menyiasat. Jadi last kali saya dapat jawapan. Saya tanya dia, mak saya jawab macam tu. Ibu sangat bersyukur, sangat seronok. Biar anak ibu, anak-anak ibu, kalau semua dapat taat pada perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, ibu seronok sangat. Pasal tu, ibu doa daripada kau lahir sampai pada masa tu tuan umur 35 tahun ibu tak pernah putus. Tuan tengok saya, kalau tuan perasan tengok di TV dengan anting-anting bajunya macam-macam. Mak saya tak pernah bangga pun. Kalau orang kata, oh anak masuk TV dia tak pernah bangga tuan. Bahkan dia rasa malu. Tapi anak dia tuan takkan dia nak buang. Jadi dia balik, dia sedih, cakap nasihat pada kami. Kami pula tuan macam lawan mak. Bukan lawan macam mana?
sikitnya hal nanti lah dulu. Lawan stand tu lah, tak ada lah dah akal macam mana kan. Tapi bila dia ingat bila hari tuan, patutlah tuan dulu hidup kita tu tunggang terbalik semuanya, duit banyak pun tuan tak ada guna. Pasal apa? Tak ada berkat daripada Allah, tidak ada berkat daripada ibu bapa. Hidup dalam buat maksiat ini dah jadi benda yang lazim sampai hati kita makin lama makin gelap. Jadi saya nak pesan semua yang hadir, kalau ada anak-anak kecil, ada yang besar, jangan takut, doa kepada Allah. Pasal saya yakin kalau tak hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti Allah akan makbul. Amin insyaAllah. Terima kasih kepada saudara Syah atas ulasan yang menarik. Pada juga tuan-tuan, cuma saya pelik kenapa dia cakap versi Kedah. Yang tu dia saya pelik. Saya sebut dia asal KL, tapi 90% Kedah. Terima kasih lah. Cuma dengan ustaz-ustaz ni itulah bila dia ada wali sikit nak bahaya. Terima kasih kepada Syah satu yang cukup jelas, cukup baik. Jadi tuan-tuan saya terus kepada Fadil Ustaz Dr. Ruslan berkaitan dengan Isra Mi'raj, mungkin ibrah, pengajaran, benda yang hikmah tersebut dalam tu yang boleh untuk menjana kita ini supaya menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada pengurusi Ustaz Azwan dan sahabat saya Syam yang telah memberikan satu kupasan yang saya fikir telah mengetuk pintu hati tuan-tuan, kerana tuan melihat seorang manusia yang saya tidak juga kurang melihat beliau sebelum ini. Pasti dalam kacamata saya, dalam hati saya berkata, apa nak jadi manusia ini? Betul tuan-tuan, saya ikhlas berkata demikian. Tetapi tuan-tuan, hakikat hidup ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan paling saya terkesan bila Syam sebut di hujung tadi, dari minit akhir bercakap tadi, seorang ibu yang tidak lekang mendoakan kita. Sebab dalam hidup kita ni tuan-tuan, tidak ada satu makhluk yang paling mulia, yang paling bernilai, yang paling berharga, melainkan itulah yang melahirkan kita dahulu. Semiskin mana pun dia hartanya, tetapi hati seorang ibu, hati penuh kekayaan. Bagaimanapun anaknya hidup dalam keadaan hilang pedoman, hilang arah hidup, seorang ibu tidak pernah membuang anaknya. Bagaimanapun keadaan si anak tadi, tetap seorang emak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Saya terkesan sebab saya ada seorang ibu yang mungkin sejarah kehidupan saya tidak semacam Syam. Mak saya semenjak lahir saya, daripada usia 5-6 tahun saya masih ingat hantar mengaji Quran. Bahkan awal usia 12 tahun tidak menentang pilihan saya untuk belajar agama di sekolah menengah agama. Itulah seorang ibu yang pernah melahirkan saya. Bila Syam sebutkan cerita tentang hasrat ibunya, doa ibunya, tuan-tuan, marilah di kesempatan petang yang berkat ini, kepada kita yang masih ada ibu, yang masih di kampung di luar sana, maka marilah sama-sama kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka hidup dalam rahmat Allah, selamat, sejahtera, dan mereka dapat beribadat dengan sebaik-baiknya. Dan kita berilah penghargaan dengan doa dan munajat yang tidak pernah sunyi setiap kita solat, selepas solat, dimanapun kita berada. Dan kepada ibu yang telah pergi meninggalkan kita, yang mungkin di saat dia meninggalkan kita itu dalam keadaan kita berdosa kepadanya, ada silap salah kepadanya, maka mohonlah keampunan kepada Allah. Berilah segala kebaikan kepada ibu kita dengan amal sedekah jariah. Allah maghfir laha warhamnaha, doa yang berpanjangan, kebajikan yang tak pernah putus-putus. Saya sebut sebab ini kenyataan sebenarnya. Saya yakin di pentas ilmu petang ini, Syam dan perubahan sikap dan wataknya, hidupnya, bukan semata-mata beliau mencari itu hakikatnya yang beliau cari, tetapi doa seorang ibu di belakang kita, doa yang tidak pernah Allah tolak sama sekali. Sebab Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna
3 doa yang Allah tidak tolak, Allah terima. Satu di antara doa kata Nabi, da'watul walidi liwaladih, doa seorang ayah dan ibu pada anaknya sendiri, siang dan malam, pagi petang. Maka bertitelkan sang bapa pada anak-anak pada petang ini, tuan-tuan, mari doakan untuk anak-anak kita keselamatan dan keimanan. Bertitelkan sebagai seorang ibu pada anak di luar sana, mari puan-puan doakan untuk anak-anak kita keimanan, keselamatan, insyaAllah. Itu sehingga rumusan saya perlu sebut dalam kesempatan kita bertemu petang ini. Balik pada cerita kita tadi, bila kita bercakap tentang Isra Mi'raj Nabi, memang kalau kita nak cari dari sudut rahsia, ibar ataupun faedahnya, tak akan dapat kita sebut dalam masa yang singkat. Subhanallahul azim. Tapi apa yang saya sebut pada tuan-tuan ialah cerita di hujung ceramah ataupun pembentangan sejak awal tadi. 2 watak yang utama muncul di sebalik Isra Mi'raj Nabi SAW. Mereka watak yang paling penting, watak paling utama Nabi. Sebab Nabi adalah orang yang diperjalankan dan di Mi'raj ke langit. Itu Nabi tetap penting. Di sebalik peristiwa ini, pertamanya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan watak yang kedua penting sebagai suatu peringatan kepada kita ialah watak Abu Lahab la'natullahi alaihi. Dulu ini penting dalam sejarah Isra Mi'raj Nabi SAW. Saya nak sebut watak pertama dulu, iaitu Abu Lahab. Bila Nabi sampai balik ke bumi pada malam itu, pada pagi tersebut, dalam keadaan Nabi dahulu bercakap bahawa aku telah diisrakan malam tadi ke Al-Aqsa. Abu Lahab bukan tidak tahu sejarah Nabi daripada awal hidup sampai saat Nabi berusia itu. Nabi dusta tidak pernah, tidak berlaku jahat kepada orang ramai. Akhlak Nabi terpuji, bicara Nabi mulia, sikap Nabi indah, perangai Nabi orang kenal seorang yang hebat, tak ada kecacatan sama sekali. Abu Lahab bukan tak tahu, dia tahu sebab dia adalah keluarga Nabi SAW. Tetapi bila hati manusia sudah rosak, tuan-tuan, jiwa sudah kelam, hati yang penuh dengan segala jenis keburukan dan kejahatan, kebenaran dia tak akan boleh pahami sama sekali. Tetap dia kata Muhammad tak betul, Muhammad penipu, Muhammad pembohong, Muhammad memang akal sudah hilang. Itulah Abu Lahab. Bayangkan cerita yang kedua yang saya sebut pada petang pada tuan-tuan di rahmat Allah setiap petang ini, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insan yang hebat. Saya kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, seorang ulama besar kita, dia kata apa? Pada hari ini seolah-olahnya para isteri kita dan ibu-ibu kita mandul untuk melahirkan Abu Bakar yang kedua. Subhanallahil azim. Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan tasawuf, menyatakan bahawa seolah-olah pada hari ini, sekarang ini tuan-tuan, isteri-isteri kita, ibu-ibu kita mandul untuk melahirkan Abu Bakar yang kedua, seolah tak terlahir Abu Bakar yang kedua. Di mana keagungan kehebatannya? Abu Bakar hebat bukan kerana Qurannya, hebat bukan kerana kaya hartanya, hebat Abu Bakar kerana keimanannya yang manis. Bila dapat khabar daripada Abu Lahab bahawa Nabi telah berisra daripada Makkah ke Al-Aqsa pada malamnya, Abu Lahab cerita ke Abu Bakar, sahabat kamu sedang bercakap, cerita ke orang Mekah, dia isra semalam daripada Mekah ke Aqsa, balik malam yang sama. Abu Bakar, tuan-tuan, dan riwayat menceritakan belum pun bertemu Nabi pada pagi tersebut, belum pun berbicara dengan Nabi pada pagi tersebut, dia dengar begitu keadaan, dia kata apa? Innahu sadiqun masduqun walam yakzib alaina abadan. Nabi Muhammad benar dan tidak berdusta ke atas kami bila-bila masa sekalipun. Kata Abu Bakar, bahkan Abu Bakar kata, kalau Muhammad mendakwa dia ke langit pun aku percaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bayangkan belum bertemu Nabi,
Belum bertemu wajah Nabi pada pagi itu, bila dikhabarkan Nabi telah Isra, dia kata apa? Benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah watak keimanan. Patutlah kita tuan-tuan dalam hidup ini yang menjadi fokus kita dalam apa situasi pun kita, yang bertaitalkan hamba Allah, yang bertaitalkan hamba kepada Allah, ialah bagaimana kita nak membesarkan kekuatan iman kita. Kita membesar kekuatan takwa kita. Kita nak membesarkan ketakwaan kita kepada Allah. Inilah paling penting. Apapun keadaan kita, harta banyak, duit banyak, pangkat tinggi, macam Syam sebut tadi lah, seorang anak hebat macam sekalipun, seorang ibu tidak akan pandang melainkan anak itu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pandang melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kamu? Di mana nilai takwa kita tuan-tuan? Pastilah dalam konteks keimanan kita kepada Nabi, kepada Allah, walaupun tidak nampak zahir kepada kita apa yang datang daripada agama Islam ini. Saya nak rumuskan begini, sebab kita makan masa ini tidak panjang sangat. Rumusan saya mudah saya tuan-tuan sekalian. Hari ini kalau kita hidup dalam suasana beragama, kalau bercakap tentang agama, tentang iman, kita tak nampak bagaimana bentuk imannya agama, kita tak nampak. Yang kita nampak apa depan kita. Petang nak makan apa, besok nak berjalan ke mana, lusa nak ke mana, itu kita nampak. Tetapi kekuatan iman dalaman kita tak nampak. Bagaimana alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar, alam neraka, kita tak nampak. Tetapi orang mukmin yang beriman kepada Allah dikena membina kekuatan. Sebab itulah Isra Mi'raj bertajuk yang kita berada pada petang ini, menjadi Isra bertakwa. Maka ada 4 perkara yang kita kena semai benihkan betul-betul. Inilah kesempatan kita. Yang pertama, nak jadi orang bertakwa, kita mesti hidup dalam suasana al-amalu bit-tanzil. Kita beramal dengan apa saja yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, payah, senang, kita kena beramal apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada masa nak bangga diri, nak angkat diri, nak berada dalam suasana hilang akhlak, tak ada. Pertama sekali ialah beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khawfu minal jalil, sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian tidak mengenal usia tua dan muda. Kematian tidak mengenal sakit ataupun demam. Kematian tak mengenal tempat ataupun masa. Saat kematian akan datang tiba-tiba masa sahaja. Ketika beramal, ketika berseronok, ketika berilmu, jahil, kematian akan datang bila-bila masa sahaja. Dan orang beriman diajar macam tu, supaya mereka sehidup dalam keadaan berhati-hati, beringat-ingat, kerana kematian bila datang tidak mengenal sesiapa. Bila sampai saat kematian, ketika itulah tuan-tuan kita akan mula nampak di mana hujung kehidupan kita sebenarnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika dia tengok sahabatnya syahid di medan perang. Selepas perang Badar, dia tengok sahabatnya mati syahid. Umar menangis. Bila Nabi tanya, "Maladzi abkaka ya Umar?" Apa sebab kau menangis? Kata Umar, "Demi Allah ya Rasulullah, sekejap tadi aku bertukar makanan dengan sahabat ini. Sekejap tadi aku tukar makanan, maknanya kami makan bersama, buah tambah. Sekarang dia tergugur syahid. Fatarakani wahidan, dia tinggal aku keseorangan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallamakallahu ya Umar." Allah selamatkan kau Umar. Tuan-tuan, itu hakikat perjalanan kita. Langit tak selama kita junjung, bumi tak selama-lama kita pijak. Itu yang kedua, syirik. Yang ketiga, orang bertakwa. Apa cirinya? Yang ketiga, kata para ulama kitanya ialah al-qana'atu bil qalil. Kita redha apa yang kita ada. Subhanallahil azim, sampai saat ini, ketika ini Allah berikan kita nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat melihat, nikmat kekuatan, nikmat fizikal, nikmat ingatan, nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat usia, nikmat akal. Ya subhanallahil azim.
Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa kamu ada itu semua nikmat Allah belaka, wahai manusia. Satu pun bukan milik mutlak kamu yang sebenarnya. Itu hakikat kita dengan nikmat Tuhan. Kadang-kadang kita tak fikir berapa banyak sudah kita kufur dengan nikmat masa yang Allah beri. Ai tak ada nak mengaji, ai lupa kan, ai kan. Ai tak ada sembahyang. Ai banyak urusan, ai meeting hari ni daripada pagi sampai ke malam. Ni kejap lagi fly ke Hong Kong pula ni kejap lagi. Sebab dia korporat besar. Itu korporat besar. Kalau orang kampung, aku tak ada nak sembahyang ni. Kena Kelantan, macam ni lembu duduk Kober tu. Ingat kat lembu tu tak ada sembahyang sah. Tuan-tuan sekalian, yang keempat, orang bertakwa apa cirinya? Al-isti'dadu li yaumir rahil, bersiap sedia untuk kembali bila-bila masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahana kita petang ini. Datangnya tuan-tuan kita petang ini dalam kerangka itulah. Mudah-mudahan yang hadir petang ini Allah beri kita nikmat Islam dan iman yang kuat dan kokoh. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah yang berkekalan. Teruslah kita berusaha dengan ilmu kita ada, amal kita ada. Moga-moga Allah berkati. Berkat makan minum, berkat harta benda, berkat pangkat, berkat kehidupan kita, berkat amal kita, berkat ibadat, berkat saat kita hidup di muka Allah sampai kita mati. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Ruslan di atas keluar ke Kelantan tuan. Kalau saya komplain, asal Kelantan tak bunyi langsung Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. di atas kupasan menarik tuan-tuan. Sebab itulah dia sebuah historia Syam tadi. Cuba kita tengok sikit bagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya tak mahu kisah Umar Al-Khattab. Walaupun kita berceramah bebas, tapi tak bebas sebab sejam. Umar Al-Khattab antara manusia yang nak bunuh Nabi SAW. Tapi akhirnya Umar dimakamkan di sebelah baginda Nabi SAW. Satu tentang sebelum saya salat kepada saudara Syam, sikit saya nak sebut 4 benda yang Allah rahsiakan daripada manusia. Kata Nabi SAW, yang pertama, Allah rahsiakan daripada manusia redha dalam ibadah. Kita tak tahu ibadah mana yang kita buat yang Allah redha. Boleh jadi kita bagi makan kucing, itulah yang Allah redha. Kita dapat gaji, kita belajar kucing siakat 3 bahasa, yang itu Allah redha. Allah Ta'ala. Yang kedua, murka Allah dalam maksiat. Kita tak tahu maksiat kita yang mana yang Allah murka. Yang ketiga yang saya nak sebut oleh saudara Syah tadi, doa yang mustajab. Kita tak tahu sama ada doa kita yang mustajab ataupun doa mak ayah kita yang mustajab. Teruskan berdoa. Saya nasihat untuk saya dan tuan-tuan, teruskan berdoa kerana kita tak tahu benda yang Allah rahsiakan. Dan yang keempat, kata Nabi, yang Allah rahsiakan adalah wali dalam kalangan masyarakat. Tuan-tuan, insyaAllah untuk kupasan kita jumpa bila kita bulankan. Terusnya kepada saudara Syam, saya kalau boleh minta Abang Syam kita ni pun macam Ustaz Ruslan dia jaga masa untuk kita boleh buat gulung pusingan yang ketiga. Dia minta kro ni kalau angkat tak gulung tak cantik. Bang, untuk akhirnya boleh membagi sikit orang kata apa, bagaimana untuk kita mengejar menjana ketakwaan ini, bagaimana abang daripada orang yang dengan asasnya solat nak mendekatkan ketakwaan kepada Allah, bagaimana cara-cara langkah yang ambil yang mungkin boleh kita kongsi pada pertama, insya-Allah. Itu silakan. Boleh. Okey, comel waktu insya-Allah. Allah Promosan. Sudah minit. Tuan-tuan tanya soalan ni berat kat saya cuba nak jawab semampunya. Saya nak tanya pada tuan-tuan, ibu-ibu, biasa tengok orang race motor tak? Kita tak tengok dia lagi. Kita bawa dia tembak tiba-tiba Superman, kaki sebelah kan, tayar di atas, tayar belakang, macam-macam. Kita tengok dia, kita takut. Kita kata, budak-budak ni tak takut mati, kita kata. Dia tak takut. Macam mana nak takut mati kalau dia tak tahu mati macam mana? Sebab tu dia buat. Betul tak? Sebab itu, bila saya berubah, kemudian saya pergi mengaji, benda yang mula-mula sekali, ustaz-ustaz, tok-tok guru pesan, dia kata, mula-mula sekali, mesti mengaji. Sebab hanya dengan ilmu, baru kita tahu takut. Sebelum ni dengar, takwa. Takwa kalau orang tanya, pandai jawab. Takwa tu takut. Jadi ustaz kata, khauf, takut. Tapi tak takut. Yang Tuhan larang kita buat juga. Sebab
tak ada ilmu. Sebab itu bila ada ilmu, insya-Allah pelan-pelan. Budak yang saya jumpa dulu, member-member dulu masa sekolah, yang kepala dia mengukur kehandalan dia kata. Ya sungguh, saya tanya dia macam mana bro? Kita ukur berapa tiang kena tinggal tu. Lepas tu kalau jatuh berapa kali dah singgih. Belum mati, kehandalan diukur dengan berapa kali singgih hidup lagi, boleh rest. Jadi tetap tengok itu dia punya kira. Allah punya kira bukan macam tu. Jadi kita lupa masa kita boleh naik motor lagi sekali, Willy, Wekang dan sebagainya tadi. Kita dah ingat kita ada lagi peluang, besok aku baik aku nak race lagi. Sedangkan kita tak tahu kejap lagi tak payah naik motor tuan-tuan, turun lift dah meninggal. Sebab itu bila saya mula-mula mengaji, apa yang saya lalu saya kongsikanlah ilmu tuan-tuan. Ilmu ni satu benda yang mesti kena ada, baru kita tahu apa yang Ustaz sebut tadi tu boleh jadi takwa ke, iman ke dan sebagainya. Dulu saya, majalah yang saya baca, majalah Guitar World namanya, Guitar Player. Daripada sekolah saya ada majalah. Jadi bila saya sekarang ni memang tak baca dah. Ada saya beli. Sebab saya kadang-kadang suka ikut kuliah, ustaz-ustaz dia ada kitab. Kita kadang-kadang datang, kadang-kadang terlewat. Allah, kitab tak ada pula, nak minta orang segan. Jadi kita beli. Jadi dulu saya kata tak pernah terfikir tuan-tuan, bukan nak cerita ni nak tunjuk best dah. Saya nak cerita pentingnya kalau hidayah Allah tu tolong kita benda yang mustahil dulu hari ni jadi senang. Saya biasa pergi kat belakang ni, ada pustaka Mukmin depan Soku. Saya masuk, mula-mula hari saya jumpa Imam Sudais hari Khamis. Hari Jumaat Imam Sudais datang jadi khatib di masjid wilayah. Tapi saya tak solat di masjid wilayah, saya tahu ramai orang lah. Jadi saya solat di rumah saya, Masjid Al-Falah di Masjid 9. Saya balik tu terus datang main sini, jumpa toki kedai. Saya kata aku kena mengaji. Mesti ada guru betul lah, tapi kitab rujukan ni kena ada. Takkan Ustaz tengah malam Ustaz balik kuliah dah penat, pada kuliah subuh sampai kuliah isyak, Ustaz nak tanya soalan, kalau boleh kita rujuk, nanti bagi kompal semua baru bagi tahu Ustaz tu lah. Ini sikit-sikit tanya Ustaz. Saya pun masuk kedai, saya jumpa toki kedai tu India Muslim. Alhamdulillah. Dia tengok saya, Assalamualaikum. Saya pakai kopi apa balik masjid. Ya Syekh, dia panggil Syekh tuan-tuan. Sebelum tu bro. Hari tu permulaan tuan-tuan, sungguh. Hari tu permulaan orang mula panggil Syekh. Saya sampai segan, Syekh apa ni? Jadi tuan-tuan tahu saya tanya apa soalan, sebab kita tak tahu. Tuan, saya mau tanya buku taubat. Saya tanya gitu, buku taubat. Nanti dia pun pergi, no. Saya tak tahu dia cakap dengan staff dia, ada dua orang. Budak staff dia, pekerja dia datang kejap lagi. Lepas dalam 20 minit, setengah jam, datang bawa kotak. 2 kotak besar. Kitab-kitab dan buku-buku. Dia tahu confirm tak pandai Arab. Jadi dia bagi kitab yang terjemahan lain. Antara kitab-kitab tu apa tuan-tuan? Kitab hadis. Sebagai rujukan, kita tidak mendapat hadis yang maudhu, hadis yang tak betul dan sebagainya. Saya pun cakap, ini apa? Ini Nabi cakap je, mesti mau tahu, mesti kasih confirm. Oh betul. Kita tak tahu, tanya je tuan-tuan. Ini kitab apa ni? Ini kitab macam-macam tuan-tuan. Sampailah lama-kelamaan saya pun jadi minat. Walaupun saya tak pernah cerita dari Ustaz, saya nak baiki diri saya sebenarnya. Sebab saya tahu macam Ustaz sebut tadi, mati anytime. Jadi sekurang-kurangnya salah satu benda gaib yang Allah tak tunjuk tadi kat kita tu, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang Allah redha dengan kita tadi. Sebab kita tengah buat benda yang baik, nak dekat kepada dia. Sebelum ni baca kitab pun ke Hamad, Metallica dan sebagainya. Tapi tiba-tiba hari nak mati tu Allah gerakkan hati, buka pula kitab sirah, nak jadi asbab gitu. Sebab tu saya nak pesan bagi diri saya, tuan-tuan, ibu-ibu, hari ini cabaran cukup hebat. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, betul tak? Anak-anak kecil, dia dah ada idola kecil. Ini realiti kan? Saya tak mau kata, saya kerja syarikat TV lama, saya pun kawan-kawan, masih kawan dengan mereka semua, alhamdulillah. Cuma saya kena cakap realitinya, idola kecil ni kenapa dia datang? Pasal dia dapat sambutan, ada rancangan senior dia sikit, nama dia apa? Akademi, saya tak nak sambung lah. Betul? Sambutan dia sangat dahsyat.
ratingnya, SMS-nya, orang undinya berpuluh juta tuan-tuan, keuntungan. Lepas tu kalau tak sedar diri ada. Saya tak mau sebut. Tuan-tuan bayangkan, di setiap peringkat umur tuan-tuan, hiburan ni akan datang mendapatkan kita, betul tak? Kita tak nak. Jadi macam katalah kan, orang tu style Dato' Ahmad Jahid suara dia kan, manalah kami nak masuk, kami minat Ahmad Jahid pun nak tinggal, betul tak? Ada siaran baru, ada audition. Nampak tuan-tuan? Hatta sampai umur dia 70 besok pun, kalau dia sihat lagi, ada rancangan khas untuk 60 tahun ke atas pula pun ada. Saya nak cerita apa kat saya tuan-tuan? Setan ni tuan-tuan, dia akan sentiasa cuba untuk sesatkan kita sedaya upaya. Jadi hari ini saya nak bagi tahu tentang antara langkah. Tadi satu poin yang Ustaz Ruslan sebut, iaitu qanaah. Cukup dengan apa yang Allah bagi, tak nak panjang angan-angan dulu, angan-angan panjang. Jadi hari ini orang tanya kerja apa, tak ada kerja tuan-tuan. Tuan-tuan panggil ni, adalah berapa yang tuan-tuan bagi tu, alhamdulillah. Saya pun tak tahu, saya pun tak nak tanya. Tapi alhamdulillah. Sebab nak ajar diri kita qanaah tuan-tuan cukup susah. Dulu kita buat konsert tuan-tuan, orang belum apa-apa lagi, email, SMS, zaman tu WhatsApp tak ada lagi. Boleh tahu quotation untuk konsert 2 jam setengah, lagu dalam 25. Ni dia harga app sama 10,000 tuan-tuan. Bukan nak cerita semua dah. Tiba-tiba hari ni nak pergi cakap, siapa nak panggil kita, hantar main gitar dakwah kononnya satu lagu tuan-tuan, nak cat. Saya biasanya dululah orang bayar 10,000 kata, apa hang gila, mana kami ada duit. Dia kata kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, susah kalau Allah tak pandu kita, Allah tak tolong kita. Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata apa, orang yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, mesti Allah bagi dia faham agama. Sebab tu saya kata, macam mana nak faham tuan-tuan kalau kita tak mau mengaji. Jadi itu tadi saya kira poin yang cukup hebat daripada kedua-dua ustaz kita. Isra wal Mi'raj ni tuan, bukan sekadar cerita murah ni. Lepas tu cerita-cerita yang kita tahu dah daripada kecil, alhamdulillah, tapi tak pernah dapat pengajaran yang sebenarnya. Mudah-mudahan kali ini, tahun ini insya-Allah kita nak masuk World Cup apa lagi. Sini tak tahulah, sini mungkin Ramadan insya-Allah. Orang beberapa hari nanti insya-Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita berlipat kali ganda lebih baik daripada dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syam. Terima kasih. Cantik. Jelas, kemas, ilmu sebenarnya. Ilmu. Yang kedua rezeki. Qanaah, cukup dengan apa yang ada. Hasan Basri ditanya, wahai Imam, bagaimana hati kamu menjadi tenang? Maka jawab Imam Hasan Basri, rezeki dia bukan milik aku dan rezeki aku bukan milik dia. Tuan-tuan, baru ni saya forum di Sepang dengan Ustaz Izul Rahman. Dalam forum tersebut, tuan-tuan ingat Ustaz itu naik Lamborghini dia. Orang masjid dia macam itu. Saya pun senyum lah. Senyap tu. Rupanya dia orang ingat Ustaz, habis forum dia, fungsi masjid tanya, sebelum Ustaz berapa Lamborghini. Dia percaya semua. Dia percaya semua saya pakai Lamborghini tuan. Pahala rezeki ni raja Allah Taala tuan-tuan, kita usaha tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada lagi 5 minit nak cukup kenal. Ni saya pakai jam hijrah ni, takkan nak bohong pun. Tuan-tuan saya tak percaya, ni takut ada hak bagi cepat. Dia tak ni forum kita cepat sikit. Jam saja hijrah putih tuan-tuan. Jadi insya-Allah untuk yang ketiganya silakan kupasan daripada orang kata rumusan macam saya sebut tadi lah. Bola sepak final pun tuan-tuan minta masa tambahan. Betul tak? Tunjukkan tuan-tuan lah. Dia orang ni tak tengok bola lah, lupa. Tuan-tuan jadi kita minta pada Fadil Ustaz, insyaAllah 2 minit boleh. 2 minit ke 5 minit ke insyaAllah untuk kupasan, dan setelah itu kita minta Saudara Syam untuk buat sikit rumusan insyaAllah. Silakan. Okay, terima kasih Fadil Ustaz. Jam 5 minit Ustaz. Saya 10 minit lagi. Okey. Alhamdulillah. Syam tadi tanya soalan di penghujung tadi tuan-tuan, bila World Cup bermula? Seorang tak jawab, saya jawablah. 13 bulan 4 pagi Razil Kortian. Sekian malam kan. Ustaz hafal, dia nak ceramah, bahan-bahan kena cari belaka. Hiburan kena baca sebab nak ceramah. Tuan-tuan, baik. Pertama sekali, rumusan saya petang ini saya tak nak pergi jauh. Pertama sekali saya nak sebut tuan-tuan bahawa menyokong apa Syam sebutkan tadi, bahawa ilmu adalah segala-galanya. Kalau tuan-tuan dan saya nak diangkat darajah kita,
kehebatan kita. Apa pun kita nak pada masyarakat nanti, ilmulah segala-galanya. Sebab Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang berilmu di kalangan manusia. Tuan-tuan, mari sama-sama dalam apa situasi sekalipun kita nak ubah hati, nak ubah jiwa, nak ubah perasaan, sikap, ilmu adalah segala-galanya. Hati yang mati bila ilmu dia cari, hidup kembali. Hati yang dah sakit lama tu, tak ada ubat nak cari, kita ada ilmu, hati kembali hidup semula. Hati yang dah hitam kelam, ilmu kita cari, insya-Allah kita akan hidup kembali. Saudara Syam kami kasih sebagai contoh. Kalau saya nak ibaratkan beliau, selama hidup beliau dalam suasana beliau lama, tuan-tuan, dalam hati yang ketiga agaknya. Tapi alhamdulillah, ilmu bila datang tuan mencerahkan kita. Suatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu pernah menangis satu hari. Tadi cerita Umar juga, cerita Umar yang kedua ini. Menangis satu hari. Terkenang dia zaman jahiliah, bunuh orang, pukul orang, pedang tanpa sarung. Dia jalan pedang tak sarung, kira cucuk aja. Tetapi Umar bila dah masuk Islam, dia menangis satu hari. Nabi tanya dia, "Mallazi abkaka ya Umar?" Apakah kau menangis? Kata Umar, "Aku terkenang zaman aku jahiliah dulu. Aku jahat, tetapi Allah cahayakan aku dengan iman dan taqwa." Allahu Akbar tuan-tuan. Maknanya kita ini adalah insan terpilih. Tuan-tuan, insan terpilih. Tuan-tuan, insan yang Allah muliakan, percayalah. Tuan-tuan, Allah terpilih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam rahmat bagi kalian. Yang kedua terakhir pada petang ini, Isra' Mi'raj Nabi ini adalah suatu peristiwa yang tidak mati. Dia akan hidup dan terus hidup. Saya nak ajak tuan-tuan, bukan sekadar petang ini kita dengar forumnya, balik nanti kalau buka Isra' Mi'raj, buka hadis Nabi dalam banyak buku terjemahan dan semak balik, kalau baca balik. Sebab apa? Dalam cerita Isra' Mi'raj, antara peristiwa berlaku ialah Nabi diperlihatkan tentang azab neraka. Orang tak semayang, kepala hentak ke batu yang besar. Orang yang makan riba, kepala perutnya besar, akhirnya pecah berkecah, busuk, hanyir baunya. Orang yang petenah orang, hidupnya penuh dengan cercaan, petenah orang tak pasal-pasal, lidahnya akan digunting dan bertakub digunting saban hari saban masa. Orang yang hidup dalam keadaan aurat tak tutup sepanjang hidupnya, maka akan digantung dia punya kepalanya jika atas ke bawah. Orang yang melakukan kerja-kerja maksiat berzina, dia akan makan daging yang busuk, tinggal yang enak-enak, makan muntah hanyir, jadi makan juga yang busuk itu. Orang yang melakukan dosa maksiat pada Allah, macam cerita, tengoklah dalam peristiwa itu, ia benar-benar berlaku. Itu peringatan kepada kita, jangan tinggalkan cerita ini. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, mudah-mudahan Allah berkati kita. Sekian, wassalamualaikum. Tahniah kepada seluruh pengurusan, terutamanya CEO Datuk, CEO kita yang bersama kita petang ini, dan seluruh pengurusan tertinggi. Mudah-mudahan bertemu lagi dalam program-program akan datang. Daun sasih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Oslan di atas rumusan yang diberikan tadi. Jadi seterus kepada Saudara Syam Abang Syam penyabang tuan. Sebab saya biasa ada 10 tahun di penyabang ni pemuda sikit bang. Cuma warna lagi, dia siang saya malam. Tak kalau tak ada siang tak ada malam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan 1 minit 45 saat. Tuan-tuan dan puan, Allah, apa pun yang kita buat hari ini tuan-tuan, saya ingat kita kena tukar hero kita lah. Dulu saya punya hero, saya kalau sebut pun tuan-tuan tak kenal, Steve Vai, Andy Mamsti, Joseph Rani, main gitar. Ibu-ibu jangan pelik, memang tak dengar. Itu confirm jebon-jebon semua lah, memang tak tahu. Tahu dah? Tapi saya nak beritahu, Allah beritahu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang ini Allah jamin dah, siapa yang ikut ni maka dia selamat. Tak ada lain, dia tak ada sebut. Sebab itu tadi Ustaz sebut pasal Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman, Ali, tabi'in, sampailah imam-imam hebat, Imam Hasan Al-Basri, dan sampai yang ada dulu sekarang yang baik-baik ni semua. Tidak lain tidak bukan semuanya, semua pasal ikut Nabi SAW. Kalau kita cari lain daripada Nabi, tuan-tuan, memang
hidup kita takkan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita tukar. Tadi saya cerita Ultraman apa tadi kan, masa kita kecil tu kita lalu dah. Kalau boleh anak kita tak payah lalu pun tak apa. Tak rugi tuan-tuan. Pasal apa? Confirm malaikat pun tak tanya masa dulu ada tak tengok Ultraman taruh dengan Ultraman siapa lagi kuat. Confirm tidak akan dihisap tuan-tuan. Bukan saya menggalakkan kata jangan tengok TV, tidak. Kita boleh pilih tuan-tuan. Hari ni TV banyak channel, radio banyak channel, buku komik pun banyak. Jadi kita pilih buku-buku anak-anak kita daripada kecil dapat dimanfaatkan. Sebab mungkin kita macam saya lah tuan-tuan, saya tak dapat lalu benda tu sangat. Jadi hari ini mudah-mudahan dengan teknologi yang ada hari ini dapat kita membimbing anak-anak kita, insya-Allah mudah-mudahan supaya yang untungnya nanti kita juga ayah dan ibu yang mendapat doa daripada anak yang soleh, satu pelaburan yang sangat bermanfaat untuk hari kita di akhirat nanti. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syam. Jelas isi saja. Hari ini tuan-tuan sedang isi kulit, tak ada makan kulit. Tak boleh buka kan. Isi saja yang diberi oleh doktor dan juga Saudara Syam. Bagus. Abang Syam dia kenal dulu artis-artis. Hari ini dia kenal Abu Bakar Siddiq. Sampai di masa Basri pun Abang Syam kenal. Saya pun lebih kurang dulu saya kenal apa artis Syam kami kaza. Tak lama sangat lah. Tapi yang saya kenal pun satu dulu lah. Bila forum baru tahu kata artis tuan-tuan kan. Kenal kan? Ya, alhamdulillah, ya macam sebut role model kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan. Saya doa untuk tuan-tuan, saya doa untuk saya sebab itu kita berjalan tahiyat. Assalamualaikum. Kita mendoakan kesejahteraan kita semua. Amin, insya-Allah. Sebab itulah akhirnya sebesar tuan-tuan antara ibrah selama arah ini jangan kita rasa malu bagi salam. Dalam salam ada 3 benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa sejahtera, ada doa berkah dan ada doa rahmat. 3 benda ni tuan-tuan, moga-moga kita semua cuba buat insya-Allah. Jadi saya mewakili barisan di forum mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan di atas jemputan pada petang ini. Alhamdulillah, minta maaf pelajar sikit mengenai jalan jam. Jadi kita pun jam. Jadi kalau ada sikit apa tuan-tuan, terima kasih atas jemputan. Insya-Allah masuk hutan jumpa perigi panjang umur panggil lagi. Saya akan sekali Datuk dulu. Sekali lagi semua apa dan maaf terima kasih kepada Datuk CEO, kepada seluruh yang menjadikan langsung dan langsung di atas kebersamaan kita petang ini. Moga-moga sekecil-kecil amal kita ini Allah hitung dengan sebesar-besar amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indah sungguh senyum puteri, buah menganyam sedih dan pilu. Apa nak buat suratan ilahi sehingga kini kita bertemu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.